Terima kasih pagi ni. Terima kasih. Kau gunting rambut ya. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay. Untuk hari ini, saya akan terus masuk pada topik yang ke-6. Kerana topik yang ke-5, awak akan self-study sendiri dalam mock MOOC lah. Okay, ada yang saya dapat senarai yang semalam saya bagi dalam WhatsApp group tu tak ramai yang mendaftar. Okay, apa yang kita terangkan selepas pada kelas ni lah. Saya nak masuk pada topik ini. Pada permulaan tadi saya pasang satu lagu. Kalau siapa tahu boleh nyatakan tak tajuk dan nama kumpulannya. Tak ada hadiah. Siapa pernah dengar lagu tu? Apa nama tajuk dia? Apa nama band dia? Kumpulan yang mainkan lagu tu? Ada tak? Tak ada, tak tahu lah. Wings Wings. Apa? Wings. Bukan Wings. Oh, dia tak ada suara Mus ke, tak ada suara siapa ni? Tak ada suara apa Awi kan? Bukan Wings. Lagi? Message. Kumpulan apa? Kalau dalam Message. bukan. Data data. Mengulut kenangan. Bukan. Kalau dalam satu pembelajaran kan, kita pasang lagu tu ada sebab dipanggil tak silap untuk menerangkan apakah isi yang kita akan belajar dalam topik ni. Okey. Lagu tu sebenarnya tak ada kaitan pun dengan Zombie. Tapi bukan. Okey, tak apa. Nanti saya masuk tempat dia, nanti saya bawa cerita siapa penyanyi dia, apa tajuk lagu dia. Okey, kita masuk. Hakim Rosli. Bukan. Itu Hakim Rosli pun tak lahir lagi time lagu tu keluar. Okey. Tengok apa ni topik ke-6 muka surat 191 iaitu temperature and heat. Topik ni pun tak panjang. InsyaAllah dalam masa 2 Saya termute. Sorry. Okey, dah. Okey, kita terus masuk pada topik yang ke-6 iaitu muka surat 191. Topik kelima awak akan cover sendiri menerusi platform MOOC MOOC kan. Dan MOOC tu nanti awak akan cover sendirilah. So nanti saya akan terangkan selepas kelas ni. Okey, dalam topik 6 ni ialah maksud dia tajuk temperature and heat, suhu dan juga haba. Temperature is suhu, heat is haba lah. So ada dua topik besar kat sini, iaitu yang pertama the concept of temperature and heat yang kita akan cover insya-Allah dalam 2 hari ni lah, iaitu topik apa di 6.11 sampai 6.13 ni insya-Allah saya akan cover dalam minggu ni. Hari ni kita akan masuk sampai the process of heat transfer, dan another yang rest ni 6.13 ni kita akan cover insyaAllah pada hari Jumaat lah. Kalau tak ada apa-apa insyaAllah kita cover habis lah untuk topik ni. Jadi yang ni akan masuk pada minggu hadapan. Dia tak banyak sebenarnya ni topik ni. Okay, ini conceptual map dia. Temperature and heat. Dua besar tajuk dia, temperature and heat. Lepas tu ada special heat capacity ataupun kalau baca dalam bahasa Melayu panggil muatan haba tentu. Special heat capacity adalah muatan haba tentu. Heat capacity adalah muatan haba. Latent heat ialah haba pendam. Kemudian kita ada proses of heat transfer. Kaedah ataupun metod di mana haba dipindahkan menerusi 3 kaedah, 3 methods, iaitu convection ataupun perolakan, conduction ataupun pengaliran, ataupun radiation atau bahasa Melayu panggil radiasi ataupun sinaran. Okey. Dan ada lagi topik yang ini adalah thermal equilibrium ataupun keseimbangan terma. Keseimbangan haba.
Okey, dan kita akan menyelesaikan masalah menggunakan beberapa formula lah. Okey, masalah yang berkaitan dengan heat energy for one substance. Kalau tenaga haba bagi satu bahan, maknanya dalam satu bahan sahaja kita gunakan formula Q equal to MC delta theta. Delta theta ialah perubahan suhu lah. M to mass lah. Okay. C adalah muatan haba. Kemudian kita ada satu lagi punya heat energy between two substance. Tenaga haba di antara dua bahan. Okay. Formula dia adalah MC delta theta sama dengan ni. Kalau gain dengan loss. Gain tu bertambah, loss tu berkurangan. Okay. Maknanya apabila dua bahan yang mempunyai berlainan tema, berlainan suhu dia, satu panas, satu sejuk, yang panas akan kurang, haba akan kurang lah, maknanya dia akan keluar daripada tempat panas pergi tempat sejuk, yang tempat sejuk pula dia akan bertambah tenaga tema dia. So ini adalah formula dia. Okay, kita masuk dalam poin 1, concept of temperature and heat. Okay, apakah masukkan temperature, apakah masuk heat dan juga its unit. Okay, temperature ataupun suhu didefinisikan, defined as a degree of hotness, darjah kepanasan, and coolness ataupun kesejukan, darjah sejuk sama ada darjah sejuk ataupun panas of a substance bagi satu bahan tersebut. Itu adalah takrifan bagi suhu. Okay, SI unit bagi suhu adalah Kelvin. Okay, ini SI unit. Okay, dan juga boleh diukur dalam darjah Celsius. Dua lah untuk SI unit SI unit maknanya negara-negara macam Malaysia ke UK ke negara-negara yang gunakan macam meter, kilometer tu semua. Okay, gunakan SI ni. So maka kita gunakan Kelvin dan darjah Celsius. Tapi normally kita kat Malaysia kalau dalam lab, okay, dalam pengiraan akademik dia akan gunakan Kelvin. Tapi pengiraan biasa, suhu-suhu katakan kat kereta ke, suhu cuaca, dia akan gunakan darjah Celsius. Okey, simbol untuk temperature adalah huruf T besar lah, capital letter, ataupun dalam unit, dalam theta. Okey, theta, THETA. Ini adalah angka Roman, simbol huruf Greek lah. Sama macam ni lah yang variant COVID tu yang ada gamma, lambda, beta tu. Theta pun adalah salah satu huruf dalam tulisan Greek. Okay. The higher temperature of an object, semakin tinggi suhu bagi satu objek, maka the more thermal energy, maka lebih banyak tenaga thermal yang terdapat pada objek tersebut. Okay. Suhu objek tu kalau kita panaskan ataupun mempunyai suhu yang lebih tinggi, maka di dalam objek tersebut terkandung tenaga thermal yang tinggi, yang lebih lah. Itu dia punya matematik di situ. Okay, generally there are 3 type of temperature unit. Okay, ada 3 jenis unit suhu yang kita gunakan, iaitu Fahrenheit, Celsius and Kelvin. Untuk pengetahuan awak, lagu yang saya pasang tadi adalah lagu Sabar Menanti yang dinyanyi oleh kumpulan Fahrenheit. Okay, buat cek gitu lah lagu kumpulan Fahrenheit ni, kumpulan Malaysia. Okay, lagu-lagu dia yang ni lah, Sabar Menanti. Ada lagi beberapa 3-4 lagu yang pernah diputar radio lah. Okay, tadi sebenarnya tak ada kaitan pun, cuma nak bagi tahu kaitan dia ialah kumpulan tu nama dia Fahrenheit, iaitu jenis-jenis temperature unit. Itu saja. Kasih orang muda ke? Okay. Kita tengok nanti. Ya, tu ada lagu dia kan? Orang muda. Okay, Celsius dan juga Kelvin. Okay, Celsius dan Kelvin. Okay, kita tengok satu persatu. Celsius scale. Okay, Celsius scale ataupun darjah Celsius. The most commonly used for scale, yang banyak digunakan dalam skala pengukuran adalah Celsius system. Banyaklah itu yang standard pakai darjah Celsius. Kecuali macam dekat negara-negara saya cakap macam US dan sebagainya, dia orang gunakan Fahrenheit lah.
Negara yang biasa pada mereka ni memang gunakan Fahrenheit, gunakan kaki, gunakan pound dan sebagainya untuk timbangan jisim. Tapi kalau negara kita gunakan kilogram, meter, kilometer, gunakan darjah Celsius. Sistem ni lah. Jadi Celsius temperature ni juga dikenali sebagai centigrade temperature scale ataupun skala centigrade temperature. Okay. Ini adalah dia punya ni. Kemudian skala ini berdasarkan kepada, dia ambil skala macam mana? Dia ambil daripada satu bahan iaitu air. Okay. Air itu dijadikan sebagai base unit asas untuk pengukuran Celsius, iaitu apa? 0 darjah untuk takat air beku, freezing point of water. Okay. Untuk takat air beku, dan 100 darjah Celsius adalah untuk air yang mendidih. Okay. Air yang mendidih. So kat situ dia menggunakan takat centigrade temperature scale. Celsius ni dia bagi macam, dia tak ambil mercury sebagai base, dia tak ambil katakan magnesium, kalau dia tak gunakan aluminium, tapi gunakan air sebagainya. 0 untuk freezing point untuk takat beku, dan 100 di mana pertukaran antara cecair kepada wap ataupun gas lah. Okay, wap air. Itu 100 darjah Celsius. Okey, maknanya daripada 0 hingga 100 ni ada 100 scale. Ada 100 scale, ada 100 skala daripada 0 sampai 100. Okey, itu poin pertama untuk Celsius scale. Untuk yang kedua, Fahrenheit. Okey, Fahrenheit ni develop in the early, orang yang pertama yang bertanggungjawab mewujudkan skala Fahrenheit ni adalah Gabriel Daniel Fahrenheit. Gabriel Daniel Fahrenheit. Sekejap lagi kita tengok yang Celsius ni siapa yang buat. Sekejap ni. Dia pun 6 orang kalau nama-nama macam ni. Saya tengok Wikipedia senang. Celsius system, tengok nama siapa yang keluar. Celsius dinamakan sempena nama seorang astronomer daripada Sweden lah, iaitu Anders Celsius. Nama dia diambil sebab dia yang develop skala temperature ini. Nama dia Anders Celsius. Semua nama orang. Kalau awak seorang yang ni boleh mencipta satu benda, pakai nama awak lah sebagai branding. Bekal benda ni beratus tahun dia dah mati pun, dia gunakan sumbangan dia lah, Anders Celsius. Ini punya ilmu yang berpanjangan. Kalau ni digunakan, dimanfaatkan, pahala berterusan. Itu saya cerita Anders Celsius tahun 17. Yang ni pula Fahrenheit pula ditemui oleh Gabriel Daniel Fahrenheit. Jean Gabriel. Used to record, digunakan untuk record surface temperature measurement by meteorologists in the United States. USA pakai benda ni. Base dia apa? Kami juga kita ambil air sebagai bahan ukuran dia. Ambil air biasa, air pure water lah. Bukan air laut. Sebab air laut dia punya ketumpatan berbeza dengan air biasa. Kalau awak tengok habiskan bab 5 dalam MOOC, awak jumpalah perbezaan ketumpatan air laut dengan air pure water yang biasa, air tawar ni. Jadi untuk Fahrenheit scale ni, dia berdasarkan kepada 32 darjah Fahrenheit untuk freezing point of water. Air beku ditulis pada 32 darjah. Manakala 212 darjah pula untuk boiling point of water, maknanya air yang mendidih. Kalau dalam Celsius, kita ada perbezaan skala 100 langkah ataupun 100 step daripada 0 hingga 100 untuk menjadikan air itu bertukar menjadi gas ataupun wap lah. Tetapi kalau untuk Fahrenheit, skalanya menjadi 180 bahagian ataupun 180 tangga. Yang ni ada 100 tangga, yang ni ada 180 tangga lah.
Jadi 32 campur dengan 180 dapatlah 212. Okay, nampak benda tu? Ada result situ. Okey. Yang ketiga, kita panggil Kelvin scale. Kelvin ni pun nama orang. Okey, kita tengok jap. Okay, Kelvin pun nama orang juga. Okay, Kelvin scale is the base unit of thermodynamic temperature measurement in the International System SI of Unit. Okay, ini juga adalah unit, satu unit pengukuran suhu lah, thermodynamic. Tidak SI. Tidak seperti degree Fahrenheit, tidak seperti darjah Fahrenheit atau darjah Celsius. The Kelvin is not referred to the rated as a degree. Jadi kalau macam antara darjah Celsius, darjah Celsius dan darjah Fahrenheit, dia akan tulis darjah Celsius ataupun darjah Fahrenheit. Tetapi dalam Kelvin hanya tulis Kelvin sahaja, tidak ada darjah Kelvin. So kalau tulis nanti jangan tulis darjah Kelvin. So suhu dia adalah darjah Celsius, berapa? 16 darjah Celsius, 200 darjah Fahrenheit. Kalau Kelvin tulis 200 Kelvin sahaja, tidak perlu Fahrenheit. Darjah. So it is as 1/273.16 of the triple point. Okay. Equilibrium among the solid, liquid and gaseous phase of your water. So ada tiga bahagian jugalah. Okay, daripada dia air tu jadi solid, dia bentuk ice, liquid cecair dan juga gaseous. So ada 3 point takat dia. Okay, lagi satu point dia ialah the Kelvin scale is related to Celsius. Maknanya Kelvin scale ni, skala Kelvin ni adalah related, ada hubung kait dengan Celsius scale. Sebab apa? Dia pun ada 100. Okey, pertukaran antara fasa air batu kepada air dan juga gas tu juga 100 point. Okay, the difference between freezing and boiling water is 100. Sama seperti macam darjah Celsius. So kita panggil related. Okay, maknanya kita bertukar direct, sama ada campur ataupun tolak. Okay, so that the Kelvin has a same magnitude. Same magnitude sebab apa? Dia ada 100 tangga lah macam tadi. Kecuali macam darjah Fahrenheit, dia ada 180 tangga ataupun 180 step lah pembahagian tu. Tak tu. Okay, ini adalah contoh 3 temperature yang letakkan sebelah-sebelah. Okay, untuk Fahrenheit, untuk Celsius, untuk Kelvin. Okay, kita ambil daripada water freeze lah. Kita ambil pada air beku. Kalau darjah Celsius adalah 0 darjah Celsius. Bersamaan dengan 32 darjah Fahrenheit. Okay, bersamaan juga dengan 273 Kelvin. Okay, itu water freezing air beku. Pada termometer bagi Kelvin, dia ada satu bahagian dipanggil absolute zero, iaitu zero mutlak. Okay, zero mutlak ataupun 0 Kelvin. Pada ketika 0 Kelvin, suhu darjah Celsius adalah negatif 273. Bagi Fahrenheit pula ialah negatif 459. Okay. Okay. Kalau awak tengok antara Kelvin dengan Celsius, dia ada 100 Celsius degree, 100 degree. Mana ada 100 kotak-kotak ni lah, ada pakat dia. Macam kalau macam kat sini 1 darjah Celsius, dia akan bersamaan dengan 274. Kalau saya nak tambah 10 darjah Celsius, dia akan jadi 283 Kelvin. Tetapi kalau yang di sini kita gunakan formula. Sebab apa? Perbezaan antara water freeze dengan water boil adalah 180 darjah. Manakala bagi Celsius dengan Kelvin hanya 100 sahaja. So, kalau ini kena gunakan formula lah untuk mengira dia. Okey. Terusnya, ini adalah formula yang berkaitan penukaran antara skala temperature. Kalau untuk daripada darjah Fahrenheit kepada darjah Celsius, okey, maknanya kita dah carikan daripada Fahrenheit kepada darjah Celsius. Okey, TC adalah temperature in Celsius equal to 5/9 temperature in Fahrenheit minus 32. Okey, dapatkan nilai dia berapa kat sini. Katakan 60 tolak 32.
So darabkan dengan 5/9. So awak dapatlah unit dalam darjah Celsius. Okey. Untuk yang kedua, darjah Celsius kepada darjah Fahrenheit. Penukaran suhu daripada darjah Celsius kepada darjah Fahrenheit. So dapatkan darjah Celsius berapa? Awak kalikan dengan 9/5 campur dengan 32 darjah, tidak di unit F ke C di sini. So dapatlah unit dalam temperature in Fahrenheit. Okey, untuk darjah Celsius ke Kelvin, darjah Celsius ke Kelvin, okey, sama macam inilah. Okey, maknanya dapatkan darjah Celsius campur dengan 273.15, so dapatlah temperature in Kelvin. Manakala bagi Kelvin ke darjah Celsius, Kelvin tu tolak dengan 273.15, so dapatlah dalam suhu dalam Celsius. Okey. Yang tak ada kat sini adalah penukaran antara Kelvin kepada darjah Fahrenheit dan darjah Fahrenheit kepada Kelvin. So apa nak buat? Kita kena, kalau nak tukarkan antara Kelvin ke Fahrenheit, awak kena tukarkan dulu Kelvin ke Celsius dan Celsius to Fahrenheit. So nak dapatkan yang ni adalah tukarkan kepada Kelvin kepada darjah Celsius, kemudian darjah Celsius kepada darjah Fahrenheit. Ini pun sama. Kalau darjah Fahrenheit kepada Kelvin, tukarkan darjah Fahrenheit kepada darjah Celsius, dan dapat darjah Celsius tukar pada Kelvin. Okey. Okey, boleh. Okey, contoh convertkan following dia. Okey, sekarang ni nak tukarkan daripada darjah Celsius kepada Kelvin. Okey, yang ni pun equal dah, ada kat atas kan. Dia punya tu. So, dapatkan tulis sini TK, temperature in Kelvin equal dengan temperature in Celsius iaitu 150 plus dengan 273.15. So, dapatlah 423.15. Yang kedua, penukaran antara Kelvin kepada darjah Celsius. Kelvin, darjah Celsius, itu kita tolaklah. Kelvin kita 350.75 tolak 273.15, so dapatlah darjah Celsius ialah 77.6. Okey, bagi penukaran antara darjah Fahrenheit kepada darjah Celsius, okey, masukkan dalam formula, pastikan formula betul lah. So temperature in Celsius equal dengan 5/9 temperature in Fahrenheit iaitu 105.8 tolak 32. Tekan calculator. So dapatlah 41 darjah. Okey, yang ni tak ada dalam formula iaitu penukaran antara Kelvin kepada darjah Fahrenheit. So yang betul buat ialah kita tukarkan daripada Kelvin kepada darjah Celsius, kemudian darjah Celsius kepada Kelvin. Kelvin kepada darjah Fahrenheit. Okey, darjah Fahrenheit. So tukarkan dahulu kepada dalam bentuk darjah Celsius. So kita dapat negatif 143.15 darjah Celsius. Dan negatif 143.15 darjah Celsius ini kita tukarkan kepada darjah Fahrenheit. Okey, so dapatlah negatif 225.67 darjah Fahrenheit. Okey, contoh kedua. The highest temperature recorded in Kanga, okay, suhu yang tertinggi dicatatkan di Kanga Perlis adalah 110.2 darjah Fahrenheit. Berapakah suhu yang sama dalam unit darjah Celsius dan juga Kelvin? Okey, jadi kita nak tukarkan daripada darjah Fahrenheit yang pertama ke dalam darjah Celsius dan yang kedua darjah Fahrenheit tu tukar pada Kelvin. So kita dapat dari sini direct lah daripada darjah Celsius kepada Kelvin. Okey, tukarkan pada darjah Celsius dahulu. So gunakan formula 5/9 EF yang temperature in Fahrenheit iaitu 110.2 minus 32. So dapatlah 43.44 darjah Celsius. Okay, cukup panas lah suhu dekat Perlis. Okay, dekat ladang cuping kan.
Okay, 43.44 darjah Celsius. Kemudian kita tukarkan 43.44 darjah Celsius ini kepada dalam unit Kelvin. So 43.44 darjah Celsius campur dengan 273.15. So dapatlah 316.59 Kelvin. Okey. Satu-satu mari kita buat sama-sama. Kita buat bawah. Okey. Kita nak convertkan daripada darjah Celsius kepada Kelvin. So kita nak cari Kelvin. Kita cari TK kat sini lah. TK sama dengan TC. Okey. Formula adalah campur 273.15. So 200 campur 273.15. So dapat berapa? 473.15 Kelvin. Okey, jangan lupa ditulis darjah pula, dia Kelvin sahaja. Okey, yang kedua, darjah Fahrenheit kepada Kelvin. So tidak ada formula direct, so kita kena tukarkan darjah Fahrenheit kepada darjah Celsius dan darjah Celsius tukarkan kepada Kelvin. Okey. So kita dapatkan TC sama dengan 5/9 TF tolak 32 darjah. So dapat berapa? 5/9 80 tolak 32. Dapat berapa ni? Dapat berapa? Tolong kira kejap. Jaga saya kira seorang. 26.67. 26.67 darjah Celsius. Kemudian kita tukarkan daripada darjah Celsius kepada Kelvin. So T Kelvin equal dengan darjah Celsius campur 273.15. So 26.67 campur dengan 273.15 dapat berapa? $299.82 sir. 2982. Okey, jangan lupa unit Kelvin. Okey, yang ni adalah penukaran antara Kelvin kepada darjah Fahrenheit. So tidak ada Kelvin kena tukar kepada darjah Celsius. Kemudian darjah Celsius tukar kepada darjah Fahrenheit. Okey, yang pertama kita tukarkan Kelvin kepada darjah Celsius. Darjah Celsius sama dengan darjah Fahrenheit Kelvin. Kelvin tolak 273.15. So dapat berapa ni? Dapat berapa? Negatif 153.15. Jadi 153.15 darjah Celsius. Kemudian tukarkan daripada darjah Celsius kepada darjah Fahrenheit. So TF ialah temperature in Fahrenheit sama dengan TC. Okey, 9/5. Okey, kalikan dengan TC. Okey, campur dengan 32. So 9/5 kali dengan negatif 193.15 campur dengan 32, saya dapat berapa? Aku dapat Negatif 243.67.
Okay, sama dengan bawah ni lah. Negatif 243.67. Okey, seterusnya kita masuk bahagian tadi temperature. Ini pula adalah heat. Heat ataupun haba. Apa maksud heat? Heat adalah described as a flow of energy. Kadar pengaliran tenaga dalam satu bahan. Pengaliran tenaga dalam satu bahan itu adalah haba. Heat juga adalah amount of thermal energy. Jumlah tenaga thermal, the haba that can be transferred, yang boleh dipindahkan daripada satu objek kepada objek yang lain. Itu adalah heat. Dia punya term apa dia punya definition. Amount of thermal energy, okay, jumlah tenaga thermal yang boleh dipindahkan dari satu objek kepada objek yang lain. Itulah haba. Unit SI dia adalah joule. Okay, sama macam work dengan energy. Kalau power, unit dia adalah watt. So, samalah joule. Work, energy dalam unit 4 dan juga heat. Unit dia adalah joule. Joule itu nama orang kan. Okay, heat flow. Okay, haba ni mengalir secara naturalnya daripada objek yang ada higher temperature. Suhu yang tinggi kepada mana? Ke mana? Ke tempat yang lower temperature. Okay. Aliran haba, pengaliran haba secara naturalnya dia mengalir daripada kawasan higher temperature, suhu yang tinggi kepada suhu yang lebih rendah. Saya bagi contoh satu mudah. Kalau letak sudu dekat dalam satu periuk panas, okay, suatu periuk panas, kemudian biarkan lama sikit, kemudian awak try pegang sudu tersebut. Okay, pegang sudu tersebut, awak rasa panas. Sebab apa? Pengaliran haba daripada sudu besi tadi terus mengalir kepada tangan awak. So awak akan rasa panas dan awak cepat lepaskan lah. So itu adalah contoh pengaliran. Dan halirkan daripada tak panas. So haba bersama dia akan cuba cari tempat yang lebih sejuk. Okay, untuk melarikan diri. Okay, it is important to note that amount of heat, okay, jumlah haba yang can be obtained, yang boleh didapati daripada satu objek, tidak bergantung, does not depend on its temperature alone. Tidak hanya bergantung pada suhunya sahaja, but mainly on the amount of thermal energy. Tapi ialah jumlah tenaga thermal yang tersimpan dalam objek tersebut. Okay, okay, contoh macam ni. Okay, ada katakan satu objek macam ni lah. Okay, sebelah sini panas, mungkin kita kenakan haba, kita letak lilin dan sebagainya. Okay, letak lilin, panaskan, dan thermal energy ni akan melalui kawasan ni lah. Kalau dia ada sebatang ni, dia akan lalu sampai kawasan yang lebih sejuk. Lebih sejuk ni tempat yang tak kena lilin, tak kena benda yang panas. So, jadi normally dia akan macam tu. Jadi awak pun pegang sebelah sini pun awak akan rasa kepanasan. Bukan awak pegang sebelah sini, awak pegang sebelah sini pun awak akan rasa kepanasan tu. Sebab apa? Ada pengaliran haba, ada heat flow daripada kawasan hot region kepada cool region. Okay. Bagaimana dengan proses? Apakah yang dikatakan proses heat transfer? Bagaimana proses heat transfer? Proses pemindahan haba. Haba boleh dipindahkan. Heat energy can be transferred dengan menggunakan 3 kaedah, 3 method. Apa dia? Conduction, saya dah beritahu tadi dah. Conduction adalah bentuk pengaliran biasa, iaitu panggil direct contact. Okay, convection menerusi perolakan. Radiation menerusi sinaran. Okay. Contoh macam ni lah, kita ada satu sumber api kat sini, sumber haba. Okay. Contohnya ada satu rod besi yang letakkan hampir ataupun mengenai sumber ni. Jadi ini dipanggil direct contact. Direct contact, okay, saya bagi tahu ringkas dulu. Direct contact maknanya daripada rod besi dengan sumber tadi ataupun api. So awak pegang sini, awak akan rasa kepanasan.
Radiation pula macam awak duduk di bawah satu lampu lah, lampu pijar contoh dia. Lampu kuning tu. Tapi walaupun awak tak menyentuh bulb tersebut, tapi awak boleh rasa kepanasan. Contoh lampu pasar malam kan yang warna kuning. Bukan lampu putih. Putih itu panggil LED. So yang lampu kuning yang macam panas tu. Jadi kita duduk berhampiran pun, tak direct contact pun, tak pegang pun, tapi kita rasa kepanasan. So itu adalah contoh pemindahan haba. Kalau awak duduk lama-lama bawah tempat lampu tu, memang awak berpeluh lah. So dia menerusi sinaran, radiation. Okey, perolakan ni maknanya pemindahan udara haba tadi pergi ke tempat yang lebih sejuk. Okey, yang sejuk pula dia akan bertukar tempat dengan tempat yang panas tadi. Okey, tunjukkan contoh dekat laut dah. Okey, contoh laut. Itu ada 3 contoh, 3 method bagaimana tenaga haba dipindahkan menerusi convection, radiation and conduction. Okay, kita masuk yang pertama, conduction. Okay, conduction is a heat transfer from one substance to another through direct contact. Conduction is the heat transfer, okay, iaitu pemindahan haba menerusi satu bahan kepada yang lain menerusi, okay, keyword dekat sini adalah direct contact. Maknanya sentuhan secara terus. Macam contoh tadi lah, sudu dalam periuk panas, periuk yang ada sup panas tu, awak pegang, awak touch ujung sudu tersebut, awak akan rasa kepanasan. Benda tu lah apa panggil direct contact. Tapi kalau awak macam menghampiri saja benda tu, tak kenalah panas tu, tapi rasa haba tu adalah haba daripada wang dan sebagainya. Okay. Kalau macam sudu tu betul-betul dah panas sampai mengeluarkan, sampai bertukar warna merah dan sebagainya, okay, rasa sinaran dia tu. Okay, api dan sebagai sinaran. Okay, conduction occur because pengaliran terjadi disebabkan molekul in hotter region. Molekul yang ada pada kawasan yang panas transfer energy, memindahkan tenaga, okay, to those and adjacent cooler region through collision. Memindahkan tenaga haba, tenaga, okay, kepada mana? Kepada bahagian yang lebih sejuk ataupun bahagian cooler region. Menerusi apa? Pelanggaran antara molekul-molekul. Molekul akan transfer energi, heat energy tadi, okay, ke tempat yang lebih sejuk. Okay, contohlah awak semua dihimpunkan dalam satu bilik agak padat, kita buka aircon, sejuk lah semua. Kemudian saya matikan aircon. Dalam masa ni awak akan cuba keluar daripada bilik tersebut untuk mencari tempat yang lebih sejuk. Okay, contohlah lebih kurang lah dia punya analogi dia. Okay. Heat transfer in a solid. Heat transfer ni dipindahkan menerusi solid material, bahan pepejal. Okay. Contoh dia apa? Contoh dia adalah most metal. Hampir keseluruhan logam. Hampir keseluruhan most metal are good conductor. Okay. Semua adalah good conductor. Apa maksud good conductor? Pengalih yang terbaik. Sebab apa? Because they easily transmit. Dengan mudahnya memindahkan heat energy by conduction. Most metal. Apa dia? Contoh cuprum, aluminium, ferrum, emas, emas aurum, kemudian perak, gangsa dan sebagainya adalah contoh metal. Okay. Contoh metal, dia adalah good conductors ataupun pengalih yang terbaik. Okay, bad conductors ataupun pengalih yang tidak baik, bukan jahat, tak baik, kurang baik, dipanggil insulator ataupun penebat. Okay, penebat. Sebab apa? Because they are not easily transmit. Kita tidak mudah untuk memindahkan haba by conduction. Tak boleh ataupun tak mudah. Ataupun lambat sangat. Awak nak katakan pakai sudu kayu, letak dengan sudu tu, awak nak rasa panas tu lambat. Okay. Disebabkan oleh dia bukan sebagai pengalih yang baik. Dia adalah bertindak sebagai penebat. Okay. Penebat. Okay. Contoh apa penebat? Wool.
kapas, wood, kayu. Most liquid, hampir keseluruhan cecair dan juga gases. Most lah. Ada yang boleh. Okay, kita tengok balik apa benda yang boleh. Contoh, example of conduction. Contoh pengaliran adalah seperti contoh kita letakkan satu sudu logam dalam hot soup, okay, dalam periuk soup. Kemudian kita letakkan your hand on the stove. Contohlah, kita letak pegang benda tu direct. So transfer energy from the stove to the food in the ini adalah contoh-contoh lah. Contoh ketika berikan contoh conduction. Yang pertama metal spoon in your pan of soup. Yang kedua, letakkan tangan awak pada dapur gas tu. Dan yang ketiga ialah transfer energy to the food in the pans and pot lah. Okay, itu ada tiga contoh conduction. Okay, contoh ni lah. Okay, sudu dalam mak ni panas, awak pegang, panas ya. Kalau panaskan rod besi saja pergi pegang, memang panas melecur tangan lah. Dalam masa beberapa saat saja dia boleh memanaskan. Okay. Okay, yang kedua, convection ataupun perolakan. Convection is up and down movement. Okay, pergerakan ke atas dan ke bawah bagi partikel. Itu yang benda halus within fluid. Okay, di antara cecair lah, iaitu liquid, cecair dan juga gases. Okay, mana partikel apa? Partikel dalam liquid, cecair dan juga gases. Pergerakan dia atas ke bawah daripada hot area to cool area. Daripada kawasan yang panas kepada kawasan sejuk disebabkan by the transfer of heat energy, disebabkan oleh pemindahan tenaga haba. Itu masuk convection lah. Okay. Convection terjadi apabila fluid ni apa dia? Liquid and gases lah. Become less than, menjadi kurang tumpat. Okay, dense, and they rise when it is heated. Bila dia kurang tumpat dan dia akan apabila kita panaskan dia. When it is heated. Bila kita panaskan dia, dia jadi kurang tumpat. Bila kurang tumpat, dia akan mudah bergerak lah. Tukar, dia akan cari cool region. Dia sekarang ni dah panas ni, dia dah panas, dia akan keluar. Dia akan bergerak, berpindah kepada tempat yang lebih sejuk, cool region. The space is kawasan space tu quickly replace. Yang panas tadi akan keluar daripada kawasan tempat sejuk tadi, manakala partikel yang sejuk akan mengambil tempat yang panas tadi. Bila dia panas, dia akan tukar balik. Dia akan pusing macam tu. Okay? Dia akan pusing, bertukar-tukar tempat. Itu sebab dia panggil perolakan kat situ. Okay? Yang panas tadi, dia akan keluar pergi tempat sejuk. Partikel dari tempat sejuk akan mengisi ruang pada tempat yang panas tadi. Dia pun panas, dia akan tukar balik. So akan berulang-ulanglah benda ni. This process continues. Okay? Benda ni akan berterusan sehinggalah sumber haba tersebut dimatikan, dipindahkan dan sebagainya. Benda ni akan sentiasa. Okay? Benda ni akan sentiasa. Contoh dia apa? Contoh convection ataupun perolakan adalah kita masak air, okay, boiling water. Maknanya wap air yang atas tadi kita akan tersebar, dia akan berpindah, dia akan keluar daripada ceret tadi, dia akan mengisi tempat yang sejuk. Okay. Changing in weather, perubahan cuaca. Hot air balloon. Hot balloon adalah balon udara panas. Dan warmer water in surface. Okay, contoh macam ni lah, ambil aircon. Aircon yang kita pasang kat dinding, kenapa kita pasang kat atas, kenapa tak pasang kat lantai? Kenapa pasang kat tempat tinggi? Sebab kita nak udara yang keluar pada aircon adalah udara sejuk. Udara sejuk lebih berat
daripada udara panas. Jadi udara sejuk tadi akan turun ke bawah. Udara sejuk akan turun ke bawah, okey, dan akan menyejukkan pada bahagian bawah lah. Kalau kita dekat lantai, dia akan sejukkan lantai lah, dia turun bawah, dia berat. Manakala udara yang panas adalah ringan, so dia akan naik ke atas. So kita akan rasa pertukaran kat situ. Kita akan rasa sejuk, di mana udara panas akan naik ke atas. Kalau kita pakai exhaust fan, dia akan sedut benda tu lah, udara panas keluar. Jadi akan replace. Yang sejuk tadi akan pergi tempat panas, yang panas tadi akan pergi tempat sejuk. Macam tu. Okay, itu aircon lah. Sama juga dengan prinsip hot air balloon ataupun belon udara panas. Belon udara panas sifatnya adalah dia lebih ringan daripada udara sejuk dan udara persekitaran. Apabila satu udara dipanaskan, okay, dia punya berat dia akan lebih ringan, jisim dia akan lebih ringan dan menyebabkan dia boleh mengangkat beban. Okay, macam belon udara besar tu, kita tembak bagi udara panas, kita bagi gas, kita tembak udara panas. So udara dalam tu adalah panas dan ringan. Dengan tu maknanya dia boleh mengangkat belon udara tadi dan membawa bebannya ke atas. Okay, kalau dia nak mendarat, so dia akan dia akan matikan gas lah. Bila matikan gas, udara dalam tu adalah sama dengan udara di persekitaran. So udara sama berat, so dia boleh kontrol lah untuk turun dan naik belon udara panas tersebut. Okay. Dan satu contoh lagi, so ini kalau contoh minta dalam soalan, contoh condition ialah boiling water, perubahan cuaca, hot air balloon dan warm water air yang lebih suam pada permukaan tasik. Okey, kalau rasa bawah ni udara panas, udara sejuk akan mengalir ke tempat yang panas dan udara panas naik ke atas. Okey, dia sama lah. Okey, yang ni macam aircon ni prinsip lah sini. Okey, yang ketiga dia panggil radiation ataupun radiasi ataupun sinaran lah. Radiation is energy transfer. Tenaga yang dipindahkan apabila gelombang elektromagnetik melalui kawasan ruangan kosong. Maknanya bagaimananya ialah pemindahan haba, pemindahan tenaga daripada apabila gelombang elektromagnetik melalui kawasan empty space, mana kawasan kosong lah. When electromagnetic come in contact with object, the wave transfer the heat to the object. Katakan kita tak ada apa-apa kat sini antara, contoh dia, kita bacakan contoh dia adalah seperti campfire. Campfire adalah unggun api, electric heater, microwave oven dan juga light bulb. Light bulb ni saya contoh dekat lampu pasar malam lah. Awak tak ada kontak langsung. Ruangan awak antara lampu ataupun campfire dengan awak ni kosong, tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa yang menyambungkan awak dengan dia. Jadi dipanggil empty space kat sini. Okay. Jadi sinaran ataupun cahaya daripada objek ni yang mengeluarkan haba ni, dia akan dipindahkan menerusi gelombang elektromagnetik. Okay. Dia bawa gelombang elektromagnetik ni membawa haba, tenaga haba tadi kepada kita. So kita akan rasa haba kepanasan sikit lah. Kalau kita makin hampir dengan sumber ni, kita rasa lebih panas. So itu adalah contoh radiation. Okey, yang ni saya akan masuk pada hari Jumaat. Saya akan masuk pada hari Jumaat. Saya rasa saya nak stop sini dulu. Jangan saya stopkan benda ni dulu. Saya start recording.